Kita mengetahui bahawa 6 ahli parlimen bersatu telah menyatakan sokongan dan 1 ahli Dewan Undangan Negeri Bersatu telah menyatakan sokongan kepada kerajaan di Selangor dan juga federal. Disebabkan oleh perkara itu, ada yang mengatakan bahawa telah jatuhlah kira lompat parti Dais. Tak, sewaktu Perikatan Nasional memerintah dan sewaktu dibuat tak lompat parti, mereka telah meninggalkan satu loophole. Lubang. Lubangnya adalah sesiapa yang menyatakan sokongan tanpa keluar daripada parti tidak dikira sebagai lompat parti. Bersatu pada masa itu nak gunakan benda itu untuk nak supaya kalau berlaku 50-50 lepas pilihan raya, dia orang sebelah pergi sokong. Tanpa keluar parti tak dikira lompat parti. Rupanya senjata makan tuan, dia orang kena dengan senjata dia orang sendiri. UMNO dah buat satu pindaan perlembagaan, sesiapa yang menyokong orang lain maka dikira sebagai telah keluar parti dan kena bayar berapa ratus juta. So sekarang ini Bersatu pun buat benda yang sama. So dia pergi ke ROS, dia pindah perlembagaan, menyatakan Jabatan Menteri telah meluluskan usul pindaan perlembagaan persatuan, kata Ketua Armada. Sehubungan itu katanya, langkah seterusnya Bersatu ialah mengosongkan 6 kerusi parlimen supaya PRK dapat diadakan. ROS telah luluskan permohonan pindaan perlembagaan Bersatu yang membolehkan kami mengosongkan kerusi 6 ahli parlimen. Langkah seterusnya, mengosongkan kursi, katanya. Okay, ini adalah surat tersebut. Kita boleh tengok surat dia. Tak apa, biar dulu. Dia turut menyiarkan salinan surat kelulusan itu yang bertarikh 1 April yang ditandatangani oleh pendaftar pertubuhan Muhammad Zulfikar Ahmad. Ini adalah suratnya. Okey, Parti Bersatu nombor pendaftaran adalah disahkan bahawa naskah undang-undang yang salinannya dikembarkan beserta ini telah diluluskan dan boleh dijalankan mulai 1 April. Peruntukan undang-undang baru ini menggantikan undang-undang lama, tarikh berkuat kuasa di atas. Tarikh 1 April. Nah, tuan-tuan, time dipanggil dalam legal, dipanggil time is of the essence. Tarikh bermula, berkuat kuasa telah dilulus dan boleh dijalankan bermula 1 April. Now, apa yang boleh bermula pada 1? Timbul satu persoalan. Apakah prosedur? Adakah dengan kelulusan tersebut maka ke-6 mereka dikira sebagai telah lompat parti? Jawapan mudahnya tidak. Okay? Saya kata undang perlembagaan mereka, kalau mereka nak ubah pun dia tidak bersikap retrospektif. Dia tidak melihat ke belakang. Malah sebenarnya kalau even undang-undang UMNO pun, ni saya nak cerita lah. Undang-undang perlembagaan UMNO, katakanlah ada ahli UMNO tiba-tiba menyatakan sokongan kepada siapa-siapalah, Hamzah Zainuddin ke Muhyiddin Yassin ke, pihak lawan. Walaupun dalam perlembagaan dia kata boleh dikira sebagai kosong parti, boleh dicabar di mahkamah. Mereka tidak dikira telah melanggar parti. Kenapa? Telah melanggar akta lompat parti. Kenapa? Sebab ada perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan telah menyatakan antara lain, dan juga di bawah akta tersebut, saya tak tengok lagi akta spesifik, menyatakan bahawa antara lain sesiapa yang menyatakan sokongan kepada pihak lawan tanpa dia keluar parti tidak dikira sebagai keluar parti. Cuma beza dia, untuk UMNO walaupun dia mungkin tak dikira keluar parti, tetapi dia boleh didenda ratusan juta, macam yang berlaku pada Zuraidah, macam juga yang berlaku pada Azmin. That one can happen. Tetapi dalam Bersatu ini, boleh tak mereka mengosongkan kursi? Okey, tak lagi, belum automatik. Pertama, mereka kena request dengan speaker dulu, Tan Sri Speaker. Mereka kena request dengan Tan Sri Speaker, minta supaya ke-6 ni mengosongkan kursi. Now, Tan Sri Speaker boleh mempunyai kuasa untuk menyatakan, ya, kosong kursi, atau Tan Sri Speaker kata, tidak. Tan Sri Speaker dia ada dua pilihan. Dia boleh kata, saya beranggapan menurut undang-undang bahawa mereka tidak dikira telah lompat parti, dan sekiranya perkara ini tidak dipuas hati, pihak Bersatu tidak puas hati dengan perkara ini, bolehlah bawa perkara ini di mahkamah. So battle tu nanti akan dibawa ke mahkamah dan mereka challenge semua. Katakanlah mereka ke-6 ni, katakanlah 6 ni pun, katakanlah speaker kata, itu langkah kalau speaker kata-kata tidak jatuh, terpulang kepada Bersatu nak bawa mahkamah, bawalah ke mahkamah. Tetapi katakanlah speaker kata ya, kira jatuh, maka ke-6 mereka ini mempunyai hak
membawa bersatu, mengheret bersatu ke mahkamah dan menyatakan bahawa perlembagaan itu sah bermula 1 April. Sebelum 1 April, dia tidak dikira sebagai sah. Itu boleh dilakukan. Dan dalam proses-proses mungkin ambil masa setahun, 2 tahun, mungkin 4 tahun, 5 tahun, kita tak tahu. PRK, PRU pun berlangsung. Tapi poinnya tuan-tuan, dia tidak semudah itu. Dan sewenang-wenangnya ubah ROS, lepas tu ingat kita boleh pecat orang sesuka hati. Dikira lompat parti dan kosongkan kerusi. Kenapa? Sebab ROS melibatkan pertubuhan. Pilihan raya melibatkan pilihan rakyat, rakyat punya pemilihan rakyat yang melibatkan undang-undang negara, perlembagaan negara. Dia dua benda yang berbeza. Bersatu, undang-undang tubuh bersatu sebagai satu persatuan. Tetapi perlembagaan dan undang-undang negara itu di dalam pilihan raya adalah melibatkan negara. Dan apa saja keputusan yang melibatkan 6 orang ini nanti, kalau diputuskan, maka dia akan jadi duluan presiden kepada siapa-siapa lepas ni. Siapa-siapa lepas ni boleh menjadi presiden, boleh menjadi duluan. Sebab itu saya kata dulu, kalau nak lompat awal. Nasib baik yang apa orang kata, Adun Selangor tu dengar cakap saya kan, dia lompat awal kan. So kemungkinan besar tak dikira sebagai gugur. Sebab kita baca tadi kan, berkuat kuasa 1 April. So the word berkuat kuasa 1 April itu bermula dan boleh dijalankan. Okay, saya tunjuk lagi tuan-tuan. Boleh dijalankan bermula 1 April. Diluluskan dan boleh dijalankan bermula 1 April. So kalau dia retrospektif, dia akan tulis kat situ, boleh dimulakan dan dijalankan daripada kira awal tarikh. Ataupun tak payah tulis 1 April, diluluskan, itu saja. Kalau itu dia punya ayat dia, bermakna mungkin dia boleh dia boleh bawa balik ke belakang. Tapi kalau tidak, sukar. Kalau tidak, sukar. Jadi macam mana keadaan 6 orang ni? Kita lawan, jangan takut, lawan. Alright, tapi yang paling utama jangan letak jawatan lah, tu je lah. Once you letak jawatan, you kira lompat parti. MP Labuan dakwa pindaan perlembagaan bersatu tak jejaskan kerusinya. Suhaili Abdul Rahman mendakwa pindaan perlembagaan bersatu yang diluluskan tidak akan menjejaskan kerusinya sebagai ahli parlimen. Bercakap kepada Malaysia Kini, Suhaili berkata perkara itu berdasarkan perkeliling ROS yang dikongsikan oleh Wan Ahmad Faizal. Menurutnya, pindaan artikel 10 berkuat kuasa mulai 1 April. Ross kata perlembagaan ini berkuat kuasa 1 April. Kalau tanya saya, komen saya berdasarkan apa yang saya lihat, iaitu muka surat pertama notis itu. Saya fikir adalah selamat untuk saya katakan, baca dari apa yang Ross kata. Pemahaman orang biasa ialah perlembagaan baru ini hanya berkuat kuasa pada 1 April dan bukan retrospektif. Macam saya kata. Jadi, katakan Ross berkata ia bermula 1 Jun 2023. Maka secara automatik kita semua akan terkesan. Namun, dia bermula 1 April. Dia bermula 1 April 2024. Sedangkan tindakan itu semua dilakukan sebelum 1 April. Kan, betul tak? Jadi bagaimana? Maka bersatu, lepas ni kena minta kepada speaker. Speaker akan menyatakan ya atau tidak. Kalau speaker kata ya, maka 6 orang ni boleh bawa ke mahkamah. Kalau speaker kata tidak, maka bersatu boleh bawa ke mahkamah. Either way, kita tengoklah di mahkamah itu bagaimana. Kan? Bagaimana. Itulah tuan-tuan kan? Di situlah bersatu pun berpecah. Saya cerita itu PAS pun berpecah tuan-tuan. Saya dah kata PAS pun berpecah teruk. Sangat teruk. Kan? Sangat teruk PAS berpecah. Tapi kita relax. Kita dengar, kita perhatikan.